Assalamualaikum, salam sejahtera kawan. Lama dah aku tak buat video tentang senjata antik Bing. Okey, last sekali aku ada satu senjata lama yang dipanggil sebagai sewa. Okey. Sewa ni adalah senjata tangan tradisional yang berasal daripada sebelah Sumatera sana lah. Okey. Senjata sewa ni dia termasuk dalam kategori keluarga pisau ataupun badik kan. Okey, dia berbeza daripada tumbuk lada. Tumbuk lada ni sinonim dengan orang-orang di selatan Sumatera juga. Okey, dengan selatan Sumatera tu maksudnya daripada Minangkabau, daripada Jambi, daripada mana lagi, Lampung. Mereka ada persamaan senjata yang begitulah, cuma ada perbezaan ciri-ciri tu. Okey, ada satu sewa antik kat aku ni yang telah lama aku dapat. Ini masa zaman PKP dulu. Okey, ada ciri yang unik yang boleh kita kongsikan. Okey, tanpa membuang masa, kita terus tengok apa senjata, bagaimana rupanya sewa antik tu kan. Okey, ini sebahagian daripada simpanan badik yang ada dalam aku ini. Okey, yang aku nak tunjukkan korang pada hari ni ni dia. Ini sewa. Ini yang dinamakan sebagai sewa. Sewa ni dia special sebab bentuk dia punya pemegang ni macam ni lah. Dia ni dah lama lah. Dari segi usianya aku rasa dah lebih daripada 100 tahun. Okey. Yang set ori yang asalnya, yang aslinya inilah dia punya sarung dia ni. Okey. Cuma hulu dia ni bukan hulu yang asal, sebab aku cuma letak satu hulu pisau yang tak diguna pakai, iaitu aku muatkan dalam ni sesuai pula nampaknya. Okey, dia bezanya itulah dengan badik, sebab ni dia punya apa dia panggilnya, dia punya sampir ni. Sampir dia ni bentuk yang beginilah. Dia bentuk lurus macam seolah-olah macam pemegang, kalau kita tengok macam pistol kan. Ini ciri yang unik dia lah. Dia berbeza dengan macam badik Bugis ni kan, ataupun badik daripada Sulawesi ni. Dia berbeza daripada segi bentuk, hulunya pun berbeza, gagang kan. Begitu juga macam yang ni, badik daripada Jawa ni kan. Tu ada perbezaan dia. Itulah ciri-ciri unik. Ini juga badik juga. Ini badik daripada Jambi, walaupun nampak seperti mirip seperti pakaian negeri Kelantan, tapi kalau kita tengok karakter bilahnya adalah karakter daripada sebelah Jambi sana. Ini aku yakin dia berasal daripada dia sebelah Jambi ataupun daripada Pagar Riung Minangkabau sana lah. Okey, kita tanpa buang masa, kita tengoklah berbenda secara dekat, bagaimana rupa bentuk dia. Okey, ini kita lihat secara perspektif makro untuk lebih nampak dia punya sifat dia. Okey, selalunya beginilah rupa sewa. Karakter sewa ni, okey, yang menunjukkan ciri utama adalah ni lah, dia punya bahagian sampir dia ni kan. Bahagian sampir dia ni berbeza. Sampir dia tu lah bentuk seperti huruf L dan macam pemegang. Ini kalau kita tengok daripada pandangan sisi dia begini, nampak dia berbentuk macam bentuk segi empat lah. Kalau kita tengok macam ni, okey, dia bentuk macam segi empat. Aku tak pasti dia ni ada penyambung tak. Kebanyakan kalau kita tengok sampir, bahagian sampir dia akan bersambung tu. Tapi ni rasa macam dia buat ni sekali. Dia satu, dia memang dia buat sekali, dia tak ada sambungan-sambungan. Kalau kita tengok, kalau selalunya sampir dia akan ada penyambung. Contoh macam ni. Ni sampir yang dibuat pada singan, lepas tu kemudian dicantumkan dengan batang serunai dia kan. So dia nampak perbezaan, dua bahagian berbeza. Mungkin dia yang ada juga yang buat terus sampir sekali dengan batang serunai, tapi dia sebab dia tak panjang, dia pendek, dia mudah lah untuk dibentuk atau dilorek kan. Ni berbeza. Ini sangat panjang. Kawan boleh tengok perbezaan dia kan, nampak? Itu beza dia. Okey, kita tengok pada bahagian dia punya batang serunai dia ni, okey, ataupun dia punya bahagian yang memanjang yang melindungi bahagian bilah. Okey, ni bentuk dia, bentuk yang klasik, batang serunai sewa. Okey, dia lah lurus sangat, tapi kalau sekali daripada jauh kita nampak macam lurus, cuma dia ada kecondongan sikit sebab nak disesuaikan dengan kecondongan bilah. Nanti kita akan tunjuk bilah tu macam mana rupa. Okey,
balik kepada bentuk secara dekat. Okey, dia kat sini sebenarnya ada hiasan dia, hiasan macam hiasan perak yang yang untuk menampakkan kecantikan pada sarung lah. Ini contoh dia lah yang masih tinggal. Sebenarnya ada banyak dah tertanggal ni sebenarnya. Aku dapat pun tak perfect asalnya. Aku tak ada buat apa-apa, tak buat refurbish ke apa ataupun baik pulih. Ni masih lagi dalam bentuk asal. Kalau ikutkan dia punya ni adalah disalut dengan perak tau. Perak lama. Ni dawai ni tak mesti dawai perak mungkin. Dawai ni sebagai sebahagian daripada hiasan pada bahagian samping sewa ni. Okay, ini yang tertinggal, yang masih ada lah. Yang lain tu dia boleh nampak kesan dia dah tertanggal kan. Kalau kita tengok pada bahagian ni sini ni, nampak ada kesan macam bekas-bekas hiasan tengah. Dia dah tertanggal. Kalau ikutkan dia seperti begini yang asalnya. Ni dia ada lapik perak dia ni kan. Ni dia tujuan dia lah untuk mengikat dia panggil sebagai hiasan dia adalah untuk mengikat batang surunan ni supaya tidak pecah ke. Batang surunan ni bentuk je kalau dari segi bawahnya. Okey, tengok dia bulat, betul-betul bulat. Memang seni orang dulu, dia kalau tanpa mesin dulu dia boleh buat guna tangan lah. Yang ni dia ada terbelah sikit pada bahagian hujung. Ni dia terbelah. Aku tak pasti apa tujuan dia. Sama ada dia memang sengaja retak ke apa ke, ataupun memang dia memang ada lubang begini. Tak pasti untuk apa. Agak tak logik lah untuk pengudaraan, sebab benda ni bukannya hidup kan. Wallahualam. Mungkin juga kalau lepas dia tahu minyak tu dia lumur minyak supaya untuk tujuan untuk bau bilah tu lebih ada reaction kimia ke apa dengan udara ke. Wallahualam, aku tak pasti, aku tak kaji benda. Tapi benda ni dia ni memang special lah, sebab retak dia tu, pecahan dia ni agak istimewa. Dia hanya kat bahagian bawah dia. Okey, dia tak sampai atas. Kat situ aja dia retak, tak tahu kenapa. Memang benda ni dia punya batang surunan ni memang tidak ada sambungan. Dia macam aku kata lah, dia buat terus daripada dia punya samping ni sampailah ke bahagian hujung batang surunan dia ni. Okey, hulu dia ni bukan hulu original lah. Ini terus saya cakap, ini hulu daripada satu badik. Aku ambil, aku pasang hanya sebab nak sesuai kan. Dia tak nak telanjang tanpa hulu kan. Okey, nanti kita tengok bahagian dalam macam mana rupa bilah dia pula. Okey kawan, kita tengok pula pada bentuk sarung ni kan. Tengok macam aku sebut tadi lah, dia tidak dicantum, dia buat terus. Aku pun tak tahu bagaimana kelebihan orang dulu membuat cara dia menghasilkan bahagian sarung yang begini ni kan. Ini kemahiran khusus lah. Dia agak unik lah, sampir ataupun sarung kepada sewa ni. Dia boleh buat bentuk yang begini. Ini adalah satu antara ciri-ciri yang menarik lah. So kalau korang, nanti aku tunjukkan jugalah, aku selitkan gambar macam mana rupanya sewa yang agak perfect, yang betul-betul status premium, ataupun dia memang nampak sempurna. Ni tak sempurna lah. Yang aku dapat ni ialah kita dapat ikut yang harga marhainan, tapi ni antara yang masih lagi cantik lah pada aku. Okey, nanti kita tengoklah macam mana rupa bilah dia. Inilah rupa bilah dia, bilah sewa ni. Dia lebih kurang mirip macam bilah tumbuk lada. Ada kecondongan dia kan. Dia tak sama macam badik. Badik dia, bilah dia agak lebar sedikit. Sewa dia memang mirip macam tumbuk lada. Dia memanjang, ada dia punya lentik dia macam buah lada, buah cili. Lentik dia ada perbezaan dia daripada badik. Dia daripada segi kecondongan itu kan. Begini rupa dia. Ni begini rupa dia. Kalau kawan-kawan nak tahu kan, begini rupa dia. Ada tu yang nampak macam ada alur tu kan, itu dia panggil sebagai jarum sepucuk. Jarum sepucuk ni dah lama lah ni. Kesan dipanggil sebagai kakisan. Kakisan ni dia, sebab kesan besi dengan tempoh waktu yang lama. Mungkin sebab
dia tak dijaga dengan baik oleh owner yang asal ke, jadi dia menyebabkan karat tu telah makan sebahagian daripada bilah lah. So dia jadi macam ni lah. Dia ni mungkin besi daripada besi sebatang, sebab dia tak nampak sangat pamor yang nyata. Okey. Ini rupa dia. Betul bilah dia ni. Dia kalau dilihat daripada sisi depan dia ni ada macam bertulang tengah ni. Nampak dia ada bertulang. Nampak tengah-tengah belakang bilah dia ni, dia timbul tengah-tengah dia bertulang. Okey. Bertulang, tapi dia bila dah sampai pertengahan, masuk pertengahan dia tak adalah, dia jadi bentuk yang bulat. Okey. Dia ada beberapa ketandaan lah. Contoh macam ni dekat belah hujung ni. Okey, kejap aku besar. Okey, dekat sebelah sini ni. Okey, ni yang ikut jari aku ni. Okey. Nampak dia ada macam seolah-olah ada keretakan. Ni dia panggil sebagai ketandaan keretakan 1000 ataupun keretakan bilah dia kan. Memang standard ni sengaja diwujudkan. Okey, ada macam garis lurus melintang kan. Itu adalah ketandaan guard. So mana-mana senjata lama yang ada ketandaan guard ni terang-terang digunakan untuk sebagai yang berperanan sebagai senjata azimat. Dia bukan senjata menikam semata, dia adalah senjata azimat. Adalah keadaan dulu menggunakan pakai bilah ni, senjata ni dengan ilmu dalaman lah, yang menghasilkan aura. Macam kalau kita tengok cerita zaman dulu menggunakan tenaga daripada pedang ataupun senjata keris yang boleh keluar tenaga magic. Dia ibarat macam kita tengok cerita Harry Potter lah, magic stick kan, ada keluar tenaga yang luar biasa. Macam tu lah sebenarnya bilah ni. Bila bilah ni digunakan, semua zaman ni ilmu tu dah tak dipraktikkan lagi, dan mungkin dah tak dipercayai oleh kebanyakan generasi muda lah. Dekat hujung ni ada ketandaan yang nampak macam bentuk macam muncung ikan jerung tu kan. Nampak tu, nampak garis macam seolah-olah mulut kan. Ini dipanggil sebagai ketandaan gagak lapar. Ini semua ketandaan yang sengaja diwujudkan untuk menghidupkan peranan senjata ni sebagai senjata azimat. Ketandaan tu ada peranan-peranan lah, sebagai pelindung, peninding, pemati langkah gerak lawan, pembuka, pemudah urusan, pembuka rezeki. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu pun dia. Okey. Dia ni memang bukan bukannya besi berpamor lah, tapi dia mungkin dibuat daripada besi sebatang. Itu aku punya pandangan lah. Okay. Dia kalau kita tengok secara dekat ni nampak macam ada alur anak sungai yang panjang melintang garis macam lekuk tu kan. Itulah dia sepanjang bilah ni kan. Alur anak sungai ni dia dia adalah menggambarkan sebagai pemudah urusan, pembuka laluan, pemudah urusan. Dia macam alur anak sungai, air yang mengalir deras, memudahkan urusan perjalanan, memudahkan untuk dari segi mendatangkan rezeki. Bukan maksud dia percaya kepada ni datang setiap ni izin Allah, tapi dia ibarat azimat lah, azimat peninding, pelindung, perisai. Orang dulu pakai. Itu kelebihan ilmu generasi dulu kala lah. Okay. Ni nampak jelas dia punya jarum sepucuk yang kau nampak macam longkang kan. Kalau tengok dia lah, sebab kita dah tengok gambaran besar ni, makro ni kan. Nampak dia kata di pangkal bilah ni, itu dia. Dia panggil sebagai jarum sepucuk. Dia sebenarnya di bahagian sini, lekuk bawah bilah ni, betul nampak ada macam ada satu lekuk kecil. Ini adalah selalunya itu adalah ciri ataupun tanda buatan. Kalau bahasa Inggeris dia sebut trademark kepada orang yang empunya penempa ni lah, pembuat bilah ni. Dia ada karakter dekat sini, nampak dekat sini tu, nampak macam okey, dekat sini daripada lekuk bawah ni, itu dia naik situ, itu dia ada lekuk lagi, seolah-olah macam ada dia panggil apa, macam kalau keris tu dia ada duri, dia panggil duri pandan lah apa semua kan. Macam tu. Ini adalah ciri kepada penempa ataupun pembuat
sewa ni lah. Begini punya lah kan. Benda ni kalau nak tahu, memang kita kena tengok secara halus, lebih mendalam, lebih dekat. Nak mengkajinya satu persatu memang tak habis lah. Tapi secara ringkas aku tunjukkan kat sini kan. Ini dia bukan sebab dia jadi lekuk sebab karat, tidak kawan-kawan. Ini sebenarnya dia ada karakter dia. Kalau tiap-tiap bilah tu, kalau kita tengok, dia ada karakter-karakter khusus yang memang dibuat secara halus, menjadi trademark ataupun tanda buat oleh penempa ataupun pembuat bilah tu lah. Okay, nanti kita tengoklah macam mana rupa dia tanpa hulu ni kan. Beginilah rupa pangkal dia, yang betul-betul puting dia. Puting dia memang tajam, aku rasa lebih kurang dalam 1.5 inci kot. Okay, kalau kita tak percaya benda tu berapa panjang dia, kita boleh letak sini, ambil pengukur ni. Okay, lebih kurang tengok, okay, berapa. Betul lah, lebih kurang 1.5 inci lah. 1.5 inci. Okay, dia punya panjang puting dia ni kan. Puting dia tengok. Dia bukan cantuman kawan-kawan. Dia bukan cantuman. Okay, dia bukanlah puting cantuman. Dia memang dia buat sekali tips ataupun panduan untuk melihat sesuatu bilah ni adalah bilah lama atau baru, adalah kita lihat pada bahagian puting dia ni. So puting dia ni, bahagian puting dia ni, kita tengok dengan tone dengan bahagian yang lain adalah setara. Kalau kawan-kawan boleh nampak bawah cahaya ni kan, nampak dia tak ada perbezaan nampak yang membezakan dia sebagai besi baru dan besi lama, tapi dia sekata dia punya tone, color dia tu kan, dan keadaan besi dia tu. Itu membuktikan bahawa benda ni adalah benda lama lah, bukan benda yang dituakan ke ataupun benda yang berbeza material, logam ni kan. Ni adalah logam yang sama daripada besi yang sama. Okay, dia berbentuk puting jenis tajam ataupun jenis mata pensel. Cuma dia tak bulat dia, maksud aku bukan macam mata pensel dia, sebab dia tajam macam mata pensel. Dia belah hujung dia tirus. Okay, tirus menajam macam tu. Okay, tetapi pada bahagian yang lain ini, daripada sini, okay, bawa ke sini, dia adalah berbentuk bersegi lah, segi empat. Boleh kalau pegang sini pun kita boleh nampak rasa dia kan, daripada atas tu. Atas dia macam bulat, tapi belah tepi dia rata dan bersegi. Kita tengok panjang bilah ni berapa. Kita lihat panjang bilah ni berapa kawan. Lebih kurang kita tengok. Okey, kat sini sama tak? Okey, samakan. Okey, lebih kurang situ. Okey, berapa inci tu? Kita rambangkan sajalah lebih kurang 9.5 inci lah. 9.5 inci panjang dia. Daripada hujung dia, daripada muncung dia ni sampailah ke hujung puting dia tu, lebih kurang 9.5 inci. Okey, lebih kurang lah. Nak kira hun-hun tu tak tahulah. Kita rambang saja dengan mudah supaya kita tak pening kepala. Okey, panjang dia 9.5 inci. Okay, dia punya ni warna hitam. Aku sukalah warna hitam ni, nampak stunning bila pakai. Dia nampak segak kalau kita letak sisip di pinggang kan. Inilah. Ini begini rupanya kawan. Sewa, yang dipanggil sewa, salah satu daripada kategori keluarga pisau. Pisau, dalam pisau ni dia pecahan banyak, badik, tumbuk lada, sewa sebagainya, lagi beladau. Ini senjata-senjata tangan yang kebanyakannya berorientasi ataupun berasal daripada Sumatera ataupun tanah Andalas, dan juga Sulawesi, tanah Bugis sana kan, tanah Bugis, tanah orang Makassar. Okey kawan, sekian, terima kasih. Ini perkongsian ilmiah sajalah secara umum, yang tak susah, tak berat untuk kawan-kawan lihatlah. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk yang seterusnya. Mungkin senjata-senjata lain yang ada dalam simpanan aku. Okey, jangan lupa kawan untuk follow, subscribe dan komen dalam channel YouTube aku. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.